Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Bersama saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada hari Ahad ni? Hari cuti Hari cuti, jadi diharapkan supaya mungkin kalau yang bekerja tu yang sedang cuti hari Ahad, tapi kita tidak cuti dari belajar Al-Quran, tidak cuti dari mengaji Al-Quran. Baik, jadi alhamdulillah dengan izin Allah sekali lagi dapat kita bertemu pada hari ini bagi menyambung pengajian Al-Quran kita, pengajian tajwid kita, yang mana kita dah masuk kepada surah yang baru, surah Al-Ahzab. Jadi insya-Allah hari ini kita akan menyambung pada muka surat 421, surah Al-Ahzab ayat 23 hingga 30 insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin yang baru masuk, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Selamat datang kepada semua. Sama-sama kita doakan supaya kita semua terus istiqamah. Terus istiqamah untuk belajar ilmu Al-Quran. Supaya tidak pernah rasa jemu, tidak pernah rasa bosan, tidak pernah rasa dah boleh berhenti belajar Al-Quran sebab dah pandai, tak nak. Jadi kita ni belajar Al-Quran kalau boleh sampai mati. Belajar Al-Quran sampai mati. Macam kita punya cepat Quran ni, kita punya konsep macam tu. Kita bayar pun sekali sampai, kita belajar sampai kita mati. Sekali bayaran sahaja. Baik, jadi sebelum kita mula pada hari ini, saya nak buat satu pengumuman. Baik, sebelum tu kita mulakan majlis kita. Semoga majlis kita ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa niatkan pahala membaca Al-Quran kita pada hari ini dipanjatkan, ditujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada
ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, saudara mara, adik-beradik dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Jadi sebelum bermula, suka untuk saya membuat satu pengumuman. Jadi semalam sekali lagi alhamdulillah kita telah mendapat seorang lagi ahli yang ditaja. Ahli yang ditaja, jadi Puan Cik Salmah binti May. Puan Cik Salmah binti May. Dengan nombor telefonnya 010-526-6220. Jadi tahniah dan alhamdulillah kita ucapkan sama-sama kepada Cik Salmah binti May. Jadi Cik Salmah diharapkan supaya tajaan ini, pertolongan ini, pemberian ini dapatlah untuk Cik Salmah sendiri ataupun kita semua untuk sama-sama terus belajar Al-Quran, insya-Allah. Jadi juga didoakan kepada ahli-ahli kita yang memberikan tajaan, yang membantu rakan-rakan kita yang mungkin tidak berkemampuan dari segi kewangan. Jadi dengan pertolongan ini kita doakan, kita sama-sama semua doakan supaya mereka yang menginfakkan harta mereka untuk membantu sahabat-sahabat kita di jalan Allah, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan hidup di dunia maupun di akhirat. Dipanjangkan umur, diberkati umurnya, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, boleh kita mula sekarang. Okey, kalau boleh bantu saya, sokong saya dengan tekan butang like, tekan butang share supaya kita dapat sama-sama berkongsikan ilmu yang kita dapat pada hari ini bersama teman-teman kita di luar sana, insya-Allah. Jangan lupa juga untuk tekan button like dan follow page Fatihah supaya apa? Supaya tidak terlepas daripada dapat mengikuti pengajian kita pada setiap hari pada jam 3 petang dan ada siaran ulangan pada jam 10 malam dan pada jam 7 pagi, insya-Allah. Baik, jadi kalau dah bersedia kita akan mulakan pada surah Al-Ahzab. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada Al-Quran boleh buka muka surat 421. Yang tak ada Al-Quran di hadapan anda, jangan risau, kita akan paparkan seperti biasa, insya-Allah. Baik, jadi kita akan mulakan dengan lafaz isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita pergi kepada ayat yang pertama pada hari ini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Minal mu'mini, minal alif lam qamariyah. Ada alif hamzah wasal dan ada lam yang bertanda mati, kemudian huruf ketiga tidak bertanda sabdu.
tidak bertanda sabdu. Jadi kita jelaskan huruf lam matinya di sini. Minal mu'mini. Minal mu'mini, ni mad asli 2 harakat. Narija, ja mad asli. Lun sadaku ma, lun 99. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh catat di atas ataupun boleh ambil kertas atau buku nota. Kita tulis siap-siap tanwin 99. Tanwin 99 dibaca dengan samar-samar, tengau, dengung. Mestilah 2 harakat. Rijalun, rijalun. Jadi jangan jelaskan dia, jangan baca rijalun, tak nak. Rijalun. Tanwin 99 bertemu dengan huruf shad. Huruf shad adalah huruf ikhfa hakiki. Rijalun sadaqu ma'a. Ku mad asli, ma mad asli, mad asli. Hadullah alaih. Hadullah terus masuk. Dul terus masuk kepada lafzul jalalah. Dibaca tebal 2 harakat kerana sebelumnya berbaris depan. Walaupun ada huruf waw di sini, tapi jangan panjangkan dia. Jangan baca ma'ahadullah, tak nak. Terus masuk dekat sini. Ma'ahadullah alaih. Alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Faminhum, nun yang bertanda sukun bertemu dengan huruf ha. Hukumnya dekat sini izhar halqi. Izhar halqi. Baik. Jadi bacaan izhar mestilah dibaca dengan jelas dan terang. Faminhum, minhum. Mim kosong bertemu dengan huruf mim. Mim bertemu dengan huruf mim idgham mithlain saghir. Wajib dibaca dengung 2 harakat. Faminhum man, nun bertemu huruf qaf, ikhfa hakiki. Juga dibaca dengung 2 harakat. Qadha nahbahu. Qadha, dha mad asli, nah. Pastikan ha pedas di sini. Jangan dibaca dengan ha simpul, tak nak. Ha pedas. Nah, bahu. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Ada waw kecil ataupun ada kepala ya kecil yang tak ada ombak rindu, dibaca 2 harakat. Hukumnya dekat sini maksilah qasirah. Nahbahu wa minhum may. Sekali lagi, mim bertemu mim, idgham mithlain saghir, nun bertemu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanwin yang tidak selari ataupun tanwin 99 ataupun huruf nun kosong bertemu dengan huruf ya, mim, nun, waw, 4 huruf ni. Mim, nun, waw, ya, hukumnya idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Jadi wajib dibaca dengung 2 harakat. Mesti dengung 2 harakat. Minhum may macam tu. Yang taziru, yang nun bertemu ta, nun kosong bertemu ta, ikhfa hakiki. Taziru wa ma baddalu tabdila. Tab qalqalah sughra. Tabdila. Dila, di ma asli la dekat sini diberhentikan jadi mad iwad. Baik, kita baca bersama-sama. Ambil nafas. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Wa ma baddalu tabdila. Macam tu. Seterusnya ayat yang kedua, liyaj. Qalqalah sughra. Liyaj.
Ziyallah. Allah, lafzul jalalah dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Liyajziyallahu hus. Baik, dekat sini hamzah wasal, lam, kemudian huruf sad yang bertanda sabdu. Hamzah wasal yang pertama, yang kedua lam yang tak ada tanda mati, yang ketiga bertanda sabdu. Jadi dekat sini alif lam syamsiah. Macam mana nak baca alif lam syamsiah? Terus masuk. Ada sabdu terus masuk. Ada sabdu terus masuk. Allahussa. Allahussa. Jangan baca Allahulsa. Dekat lam sini tak ada tanda mati. Jadi terus masuk. Allahussa. So man asli. Diqi man asli. Nabisid. Nabisid. Qalqalah sugra. Qihim wa yu'azzibal munafiqin. Wa yu'azzal walaupun bertanda sabdu tetapi tetap dipes. Jangan mentang-mentang tanda sabdu tebal, tak nak. Wa yu'azzal lidah terkeluar sedikit. Jangan baca wa yu'azz tak nak. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Mak asli qi, mak asli insya. Nun kosong bertemu huruf shim, dekat sini hukumnya ikhfa hakiki. Insya'a aw yatuba alaihim. Insya'a. Hamzah berada dalam kalimah sya'a. Hamzah ni dia tidak berada di kalimah yang berpisah. Tak. Dia di dalam satu kalimah. Jadi dia wajib membawa hamzah tu bersama-sama. Jadi dekat sini hukumnya mak jaiz mak wajib muttasil. Kalau hamzah berada dalam satu kalimah, dia wajib bawa hamzah tu bersama-sama. Jadi bila wajib, hukumnya mat wajib muttasil. Dibaca 4 atau 5 harakat. Au yatuba alaihim, tu ma'asli ba'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Inna wajibul gunnah, wajib dibaca dengan 2 harakat. Innallaha Allah lafzul jalalah dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas, dibaca 2 harakat. Innallaha kana ghafurar rahima. Rarra. Tanwin yang tidak selari bertemu dengan huruf ra. Tanwin yang tidak selari bertemu dengan huruf ra hukumnya idgham bila gunnah. Memasukkan tanpa dengung. Kalau tadi saya cakap tidak selari mestilah dibaca dengung. Betul. Tetapi pengecualian diberikan kepada apabila bertemu dengan huruf ra dan huruf lam. 2 huruf ni sahaja. Huruf ra dan huruf lam. Kalau tanwin yang tidak selari bertemu dengan huruf ra ataupun huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Masukkan tanpa dengung. Jadi bacaannya jangan baca ghafuron rahi. Tak nak. Masukkan terus. Lagipun dekat sini ada sabdu. Jadi ada sabdu terus masuk. Ghafurur rahima. Kalau berhenti mestilah 2 harakat. Rahima, 2 harakat sahaja. Jangan berhenti panjang. Ini bukan mad arid disukun, bukan. Jadi tak boleh buat 2, 4, 6. Ini 2 harakat sahaja. Rahima. Liyajziyallah. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Baik, seterusnya ayat yang ketiga pada hari ini, waraddallahu allazi. Tapi sebelum tu mungkin ada kawan-kawan kita yang baru masuk, kita ucapkan sama-sama selamat datang. Selamat datang ke pengajian tajwid dan Al-Quran kita. Jadi mungkin yang belum tahu,
yang baru masuk hari ini, yang mungkin kawan-kawan dia baru share, baru dia dapat. Jadi kita akan buat pengajian Quran kita, pengajian tajwid kita satu hari, satu muka surat pada jam 3 petang hingga 4 petang. Kemudian kita akan ada siaran ulangan pada jam 10 malam dan 7 pagi. Jadi mungkin kita buat macam ni untuk nak bagi masa fleksibel. Mungkin kalau yang tak berkesempatan nak ikut pada jam 3 petang, bekerja dan sebagainya, kita ada ruang pada waktu malam. Mungkin yang bekerja pada waktu malam, kita boleh ambil pada jam 7 pagi. Selepas subuh tu. Jadi memang akan ada waktu dan peluang untuk kita belajar Al-Quran. InsyaAllah. Kalau kita cari masa, insyaAllah Allah akan bantu kita. Baik, jadi selamat datang. Jangan lupa yang baru masuk, jangan lupa share. Jangan lupa share supaya kawan-kawan kita yang di luar sana pun sama-sama dapat join kita, dapat sama-sama belajar tajwid, belajar Al-Quran bersama-sama kita, insya-Allah. Baik, jangan lupa juga untuk komen seronoknya cinta Al-Quran. Mudahnya mengaji Al-Quran. Baik, jadi yang kepada baru masuk, kita nak support mereka, kita nak bantu mereka, kita nak motivate mereka supaya sama-sama dengan kita yang kita ni dah rasa belajar Al-Quran adalah seronok. Belajar Al-Quran adalah mudah. Adalah satu perkara yang mudah, bukanlah perkara yang susah. Semua boleh belajar Al-Quran, semua boleh pandai baca Al-Quran. Kita akan bantu. Kita akan bantu dari awal, kita akan guide dari awal hinggalah insya-Allah fasih membaca Al-Quran, insya-Allah. Baik. Seterusnya ayat yang waraddallah. Baik. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Waraddallah. Lafzul jalalah dibaca tebal, dal sabdu. Tekankan dia. Waraddallah. Allah ni dua harakat. Waraddallahu alladhina kafaru. Hulladhi, lam yang bertanda sabdu terus masuk. Hulladhi, zal. Zal nipis, dua harakat mak asli. Hulladhina kafaru. Ru mak asli. Bi ghaidhihim lam yanalu khaira. Dha jangan samakan dengan huruf zai, tak nak. Jangan baca bi ghaizihim, tak nak. Bi ghaizihim nakafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira. Ra kalau kita berhenti dibaca dua harakat mad iwad, khaira. Jadi tak nak berhenti dengan khaira ataupun khairan, tak nak. Bila berhenti hukum dia mad iwad, kita buang satu baris di sini. Jadi khaira. Wa kafallahu almu'minina alqital. Wa kafallahu almu'minina alqital. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Qawiyyan, ya yang bertanda sabdu, tekankan dia. Qawiyyan aziza. Baik, dekat sini tanwin yang selari. Tanwin yang selari dan 69 adalah izhar. Izhar. Jadi dekat sini tanwin yang selari bertemu huruf ain. Hukum dia dekat sini izhar halqi, dibaca jelas dan terang. Qawiyan. Qawiyan, jangan dengungkan. Qawiyan aziza. Baik. Kita baca bersama-sama dari waraddallah. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu almu'minina alqital. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Minta izin minum air. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, boleh kita teruskan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah ini ayat yang ke-26. Wa anzalal ladzi وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذي nun kosong bertemu huruf zai ikhfa hakiki dibaca dengan dua harakat zalalladzina zaharuhum zi mak asli za mak asli ru mak asli hum min ahlil kitab. Mim bertemu mim idgham mitlain saghir dua harakat dengung min nun bertanda sukun bertemu huruf hamzah izhar halqi min ahlil dibaca terang dan jelas ahlil kitab min sayasihim min so nun bertemu so ikhfa hakiki soya ya man asli si huruf sad tuan-tuan dan puan huruf sad tebal si walaupun berbaris bawah tetap sifat dia tebal. Jangan ditukarkan kepada huruf sin, ini biasa orang buat soya sihim soya si tak nak soya si tebal sihim wa qadhafa fi qulubihim fi ma'asli lu man asli bihimur mur ra bertanda sabdu terus masukkan dia bihimur ru' huruf ain di sini ru' jangan baca ru tak nak ru'ba fariqan taqa fari asli qan taqa ikhfa hakiki taqa qalqalah sughra dibaca melantun taqa tuluna wa ta'siruna fariqa tuluna wa ta'siru. Dekat sini baru hamzah. Dekat sini jangan pula tukar ke ain. Jangan baca wata. Tak nak. Sini hamzah wata. Siruna fariqa. Ru ma asli ri ma asli qa man iwad. Kita baca semula wa anzalal ladzi وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Baik, seterusnya ayat yang ke-27 wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa awratha ambil perhatian tuan-tuan puan-puan sa dan sa nipis macam huruf zal juga lidah pastikan terkeluar sedikit wa awratha sa kum aru ra dibaca tebal kerana sebelum huruf ra mati ni berbaris atas aru dahum wadiyarahum. Mim yang bertanda sukun bertemu dengan huruf waw, mim yang bertanda sukun bertemu dengan huruf waw. Baik, jadi mim yang bertanda sukun hukumnya izhar syafawi. Mim yang bertanda sukun ataupun mim yang bertanda mati bertemu dengan huruf selain huruf mim sendiri ataupun huruf ba. Dua huruf ni saja terkecuali. Baik, jika huruf mim bertemu huruf mim idgham mitlain saghir. Huruf mim bertemu huruf ba ikhfa syafawi. Jadi selain dua huruf ni, kalau huruf mim tu bertemu dengan selain huruf tu, hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi dibaca terang dan jelas.
ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Macam tu. Tak nak dengungkan dia, jelas dan terang. Wa ardallam. Dekat sini tanwin yang tidak selari bertemu huruf lam. Baik, tadi kita nampak tanwin tidak selari bertemu huruf ra. Ni bertemu huruf lam. Jadi tadi saya cakap dua huruf ni sahaja. Huruf lam dan huruf ra adalah huruf idgham bila gunnah. Jadi jangan dengungkan dia, memasukkan tanpa dengung. Wa ardallam. Jadi ada sabdu terus masuk. Jangan baca wa ardallam. Itu kita tak masuk dekat sabdu. Saya pesan ada sabdu terus masuk. Jadi wa ardallam. Tata'uha tata'uha. Seterusnya wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Tanwin yang tidak selari bertemu huruf qaf dekat sini ikhfa hakiki. Syai'in qadira. Baik, kita baca semula dari wa awrathakum. Okey. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Seterusnya ayat yang ke-28. Baik, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mungkin baru sertai kelas kita pada hari ini, live kita, mungkin kalau rasa terlalu cepat, jadi kita saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama menjadi ahli. Baik, jadi apakah keistimewaan apabila menjadi ahli? Bila menjadi ahli, kita akan guide satu persatu dari awal. Jadi yang mungkin rasa susahnya, jangan risau, jangan gundah, jangan resah. Jadi kita akan guide dari mengenal huruf lagi, dari mengenal huruf, makhraj huruf, hukum tajwid, semua kita akan guide dari awal. Jangan risau. Macam mana nak jadi ahli? Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh komen di bawah, saya nak jadi ahli. Ataupun boleh terus tinggalkan nombor telefon. Ataupun nanti pada akhir ini saya akan paparkan nombor telefon kami. Jadi boleh terus WhatsApp nanti 011-1621-7797. Cakap saya nak jadi ahli. InsyaAllah kami akan bantu. Kami akan pandu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berapakah yuran pendaftaran? Yuran pendaftaran adalah sebanyak RM250. RM250 sekali bayaran sahaja. Okey, baik. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut pada hujung live kita nanti. Jadi sekarang kita sambung kepada ayat yang seterusnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya. Ya ayyuha. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dekat sini ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini dekat sini. Betul, mungkin kita nampak dekat sini ombak rindu dan huruf hamzah berada dalam satu kalimah. Jadi kita ingat dekat sini mad wajib muttasil, tapi dekat sini kita kena faham dekat sini sebenarnya dua kalimah yang terpisah. Ya adalah satu kalimah, ayyuha adalah satu kalimah. Jadi sebenarnya huruf hamzah dekat sini, alif hamzah dekat sini adalah berada di kalimah yang ayyuha ni, bukan ya a. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah. Tetapi macam kita, kalau kita bahasa Melayu pun kita ada tulisan berangkai kan, tulisan rumi kan, bukan bahasa Melayu, tulisan rumi. Jadi begitu juga bahasa Arab. Jadi dekat sini adalah tulisan berangkai. Dia sambungkan dekat sini, tetapi sebenarnya pada asalnya dia kalimah yang terpisah. Jadi dekat sini hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harakat. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Ayyuhan, alif lam syamsiah, masukkan dia dekat sini, dengung 2 harakat.
ayyuhan nabiyyu. Nabiyyu, ya yang bertanda sabdu, tekankan dia. Nabiyyu kulli baik, dekat sini selalu orang tersilap dekat sini. Huruf zai, li'az. Dekat sini huruf zai, ingat huruf qalqalah ada 5 sahaja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qa, ta, ba, ju, dan. Qa, ta, ba, jim, dal. Jadi huruf zai ada tak dalam ni? Tak ada kan? Jadi huruf zai jangan dibaca melantun. Bacaan melantun hanyalah kepada qalqalah sahaja. Jadi dekat sini jangan baca li'az, tak nak. Li'az, matikan dia. Li'az wajika in kuntunna turidnal hayatad dunya. Inku, dua-dua ikhfa hakiki. Wajib dibaca dengan 2 harakat. Kuntunna, wajibul guna 2 harakat. Turid, dekat sini baru qalqalah. Sebab huruf dal termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi lantunkan dia. Turid. Jangan pula dekat sini turid. Tak nak. Turid. Nal haya. Dekat sini haya, huruf alif kecil ni bersandar kepada huruf ya dekat sini. Jadi haya. Jangan baca hayawa, tak. Itu bukan huruf waw punya, bukan. Dia dekat huruf ya punya ni. Haya. Tad dunya. Jadi ad dunya adalah izhar mutlak. Ad dunya wa zinataha. Zi mat asli, ha mat asli, fata'a mat asli, laina umatti'kunna wa usar. Rih, ha pedas. Rih kunna sarahan jamila. Ikhfa hakiki dekat sini. Baik, kita ulang semula. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Terusnya ayat yang ke-29. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. In kun, nun bertemu kaf, nun bertemu ta, ikhfa hakiki. Wajib dibaca dengan 2 harakat. Tunna, macam tadi juga wajibul gunnah dibaca dengan 2 harakat. Turid, qalqalah sughra. Nallaha wa rasulah. Kalau kita berhenti, wa rasulah. Kalau kita sambung, wa rasulahu wad darul akhirah. Fa innallaha a'adda. Dekat sini hamzah berada bersebelahan dengan huruf ain. Jadi dekat sini kita boleh cek bacaan kita betul ke salah. Fa innallaha a'ad. Satu hamzah, satu ain. Jangan dua-dua hamzah, jangan dua-dua ain. Fa innallaha a'ad ataupun fa innallaha a'ad. Tak nak. Satu hamzah, satu ain. Fa innallaha a'ad dalil pedas sinati minkunna. Minkun, nun bertemu kaf, ikhfa hakiki. Kunna, wajib dibaca dengan 2 harakat. Qalqalah sughra. Ajran azima. Tanwin yang selari bertemu huruf ain, izhar halqi. Dibaca jelas dan terang. Ajran azima. Baik, kita baca semula. Wa in kuntunna.
Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinat فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Baik, ayat yang terakhir pada hari ini, ya nisa an-nabiyyi man ya'ti. Ya nisa, Hamzah berada pada kalimah nisa. Jadi hamzah kita wajib bawa bersama-sama pada kalimah nisa. Jadi hukumnya mad wajib muttasil, dibaca 4 atau 5 harakat. An-nabiyyi, an, nampak dekat sini hamzah wasal dan lam, kemudian baris huruf ketiga berbaris sabdu. Jadi alif lam syamsiah terus masuk 2 harakat, wajib 2 harakat. An-nabiyyi man ya'ti, nun bertemu ya, idgham ma'al gunnah, dibaca dengung 2 harakat. Man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Minkunna, nun bertemu kaf, ikhfa hakiki, kunna wajibul gunnah. Bifahishatin, tanwin tidak selari, bertemu huruf mim, idgham ma'al gunnah. Bifahishatin mubayyinati, tanwin tidak selari, bertemu huruf ya, sekali lagi idgham ma'al gunnah. Tiyudha, tiyudha, dha'af, afa pun sama, bukan huruf qalqalah, jadi jangan baca afa tak nak. Yudha'af. Lahal adzabu dhi'fain. Lahal, hal alif lam qamariyah. Jadi jangan baca panjang, jangan baca lahal. Tak nak. Terus matikan dia. Lahal adzabu dhi'fain. Dhi'. Huruf ain dekat sini. Dhi'fain. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Baik, kita baca semula. Ya nisa. Ya nisa an-nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Alhamdulillah, baik. Jadi sekarang kita dah belajar satu persatu. Sekarang kita akan baca bersama-sama. Kita akan praktiskan apa yang kita telah pelajari tadi. Jadi mari kita baca bersama-sama. Ambil nafas, minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. Kita baca bersama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ
الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baik. Jadi Alhamdulillah, jadi inilah sedikit sebanyak ilmu tajwid yang dapat kita pelajari pada hari ini, satu muka surat. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada keesokan hari untuk menyambung muka surat 422 insya-Allah. Baik. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kerana telah terus setia bersama dari awal hingga ke akhir live ini. Terima kasih. Baik, jadi sebelum berakhir sekali lagi saya mengajak dan menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mungkin masih belum menjadi ahli, yang berminat untuk menjadi ahli, marilah kita bersama-sama. Marilah kita bersama-sama. Bila lagi kan tuan-tuan puan-puan, bila lagi kita nak belajar Al-Quran? Mungkin kalau dulu kita sibuk bekerja, kita tak ada masa, kita mungkin terleka mencari rezeki, tak apa, jangan menyesal. Itulah sebabnya kami ada di sini. Kami hadir di sini untuk pandu semula, untuk pimpin, untuk mengajar semula tuan-tuan dan puan-puan dari awal. Jangan risau, jangan pernah rasa terlambat, jangan pernah rasa terlewat. Jangan risau. Umur berapa pun kita nak belajar Al-Quran, jangan malu, jangan segan. Jangan. Belajar Al-Quran ni adalah satu perkara yang mulia. Belajar sahaja dah ada satu
dah ada pahala. Membaca Al-Quran dah ada pahala. Jadi dekat situ kita dah ada 2 pahala dah. Kita belajar dan kita membaca Al-Quran. Tak rugi kepada siapa yang belajar Al-Quran. Jadi marilah kita sama-sama menjadi ahli. Jadi apakah kelebihan yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat sekiranya menjadi ahli? Tuan-tuan dan puan-puan akan mendapatkan buku asas dan buku tajwid dan rakamannya, yang buku ni kami akan post ke alamat tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian rakaman buku ni telah dirakam dan dimasukkan ke dalam grup Facebook Cepat Quran dan grup Telegram dan juga di dalam aplikasi Cepat Quran. Jadi di situ kita akan guide semula, boleh tengok video, kita dah ajar di situ, ataupun kalau ada apa-apa masalah yang tak faham tentang Al-Quran atau apa-apa sahaja isu-isu teknikal pun boleh hubungi kami. Kami akan bantu satu persatu, insya-Allah. Baik, jadi di dalam grup Facebook dan Telegram juga kita akan sertakan juga info-info tajwid tambahan, bacaan 30 juzuk Al-Quran dan penerangan kepada buku asas dan buku tajwid. Kemudian kita juga ada membuat sesi konsultasi di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh cek bacaan. Tidak akan ada yuran, tidak akan ada bayaran dikenakan. Mungkin dah bayar 200.5 tadi sekali seumur hidup, tak ada yuran bulanan, tak ada cas tahunan. Lepas tu nak baca Al-Quran personal, nak cek bacaan pun tak ada bayaran yang akan dikenakan. Kita boleh cek bacaan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma nanti boleh WhatsApp kepada nombor 0116217797 bagi tahu saya nak buat appointment, saya nak cek bacaan Al-Quran, ataupun saya nak jadi ahli, ataupun saya nak jadi ahli tapi saya kurang berkemampuan. Bagi tahu alasan anda, insya-Allah kami akan bantu. Kami akan carikan penaja untuk anda. Dan juga kami buka peluang kepada mereka yang mungkin mempunyai rezeki yang lebih, boleh juga WhatsApp pada nombor ni bagi tahu saya nak buat tajaan, saya nak sponsor. Jadi kalau dah ada individu-individu tertentu, bolehlah bagi detail sekali, nama, nombor telefon dan alamat. Kalau tak ada, jangan risau, kami akan menjadi perantara, kami yang akan menyampaikan bantuan itu kepada mereka yang memerlukan. Jadi boleh screenshot nombor ni pada skrin tuan-tuan dan puan-puan, ataupun boleh salin 011-1621-7797. Ini nombornya. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada keesokan hari untuk menyambung pengajian Quran kita. Sebelum saya terlupa, Cepat Quran juga ada mengeluarkan tudung yang berjenama Fatihah Scarf. Nombornya 0196201989. Banyak desain-desain yang cantik-cantik dengan kain-kain yang berkualiti. Bolehlah WhatsApp untuk tahu untuk maklumat lanjut, ataupun boleh terus melawat ke Instagram Fatihah Scarf. Jadi satu lagi sebelum terlupa, sekali lagi tahniah diucapkan kepada Puan Cik Salmah binti May kerana telah menjadi sebahagian dari ahli Cepat Quran kita. Jadi manfaatkan. Jadi mungkin yang tengah join kita pada hari ini, mungkin nak jadi seperti mereka yang telah ditaja. Tuan-tuan dan puan-puan juga kalau tidak berkemampuan, bolehlah WhatsApp bagi tahu saya nak jadi ahli tapi saya kurang berkemampuan. Bagi tahu alasan, insya-Allah kami akan pertimbangkan. Baik, jadi cukuplah pada hari ini, insya-Allah. Bertemu lagi kita pada keesokan hari. Jadi segala yang baik itu datangnya dari Allah, sempurna yang cantik datangnya dari Allah, tapi yang buruk, yang silap, yang salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon keampunan dan kemaafan dari pihak tuan-tuan dan puan-puan sekiranya terdapat kekasaran bahasa atau menyinggung perasaan atau tersalah menyampaikan ilmu. Saya memohon kemaafan. Saya pun manusia biasa, tidak lari dari membuat kesalahan dan kesilapan. Jadi saya doakan supaya kita semua terus dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, supaya apa? Supaya dapat terus belajar ilmu Al-Quran sampai ke
nyawa sampai ke nafas terakhir kita, insya-Allah. Baik. Jadi cukuplah sekadar ini saja. Ingat mengaji Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan bertemu kita lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.